Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah sekali lagi untuk kita menunaikan kewajipan kita, kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan sementara kita menunggu masuknya waktu solat yang berikutnya, sama-sama kita duduk seketika di rumah Allah untuk kita mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat jadi panduan untuk kita kumpul bekal nak bawa ke negeri akhirat, insya-Allah. Lama sungguh rasanya tak bertemu, sebelum setahun setahun pause. Saya sihat je tuan-tuan, masuk-masuk gatal hidung. Kalau tak sihat daripada awal saya tak datang. Saya sihat, dia masuk-masuk, dia ada resedung, dia ada tempat-tempat dia macam tu. Kita masuk-masuk tiba-tiba gatal. Kan? Mungkin sejuk sangat kot tempat ni. Dia terus touch ke hidung. Dia ala kulli hal, ya, mudah-mudahan setiap daripada keadaan kita diberikan afiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan negara kita kembalilah, ya, kepada keadaan asalnya untuk wabak ini selesai daripada kita lah, ya, insya-Allah, dan juga daripada seluruh kaum muslimin, ya. Segala kesusahan kita ini insya-Allah, ya, jadi satu mujahadah yang bernilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita capai redha dia lah, insya-Allah, ya. Baik, jadi kita sambung sikit lagi, dah di hujung-hujung kitab dah kita. Berapa tahun dah ni nak bagi perhabis. Buka surat 329. 329. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tengok di tengah-tengah tu, dan setengah daripadanya, yakni daripada hak sesama muslim, bahawa sunat mengiringkan jenazah ke kuburnya. Bukan mengiringkan ni, bahasa lama lah, mengiringi. Kalau kita sekarang tu mengiringi lah. Kalau mengiringkan jenazah tu melentang, kita mengiringkan dia. Mengiringi jenazah ke kuburnya, sunat. Kerana sabda Nabi SAW, man syayya'a janazatan falahu qiratun minal ajri, fa in waqafa hatta tudfanu falahu qiratan. Barang siapa yang menghantarkan jenazah, maka baginya satu qirat daripada pahala. Maka jika dia berhenti, maknanya dia teruskan sehingga ditanam, sehingga selesai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Ya, jadi hak si mati jenazah daripada kaum muslimin, bila dia mati, jadi hak dia tu diuruskan, dihantar dan ditunggu dia hingga selesai. Maksudnya tak boleh orang buat kerja separuh jalan lah. Kan diurus, dikapan, lepas tu biar je situ dekat masjid. Pakat orang tak datang masjid lah, tengok ada terbujur kaku je dekat luar tu. Tak boleh. Hak dia tu mesti diuruskan sampai selesai dia ditanam. Itu adalah hak jenazah, ya. Jadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, siapa yang hantar jenazah, maknanya sampai dia disolatkan, dia akan dapat 1 qirat. Macam mana nak kira qirat tu? Tu hadis yang di bawah tu pula. Wa fil khabari al-qiratu mithlu Uhudin. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 qirat itu besar dia seperti bukit Uhud. Maknanya gambaran bukit Uhud tu nak kabur, besar sangatlah pahala dia. Bukit-bukit yang ada di Madinah tu, bukit Uhud tu, dia bukit tunggal. Seorang-seorang dia, tu pasal nama dia Uhud. Dia tak sekali dengan bukit-bukit yang lain. Kalau kita pusing keliling kaki bukit Uhud tu 14 km. Pusing keliling kan, kalau pusing keliling 14 km. Besar sangat tu. Bukan sikit lah. Jadi dengan amalan kita meraihkan ataupun menunaikan hak kaum muslimin, iaitu dia meninggal, kita hantar dia, selesaikan jenazah dia sampai ditanam. Kalau sampai solat itu dapat 1 qirat. Diuruskan dia sampai solat dapat 1 qirat. Ada orang dia ada masa lebih, dia teruskan. Maknanya daripada solat tu, dia ikut hantar, iring dia sampai ke kubur, sampai selesai ditanam. Dapat 2 qirat. 2 kali bukit Uhud besar pahala dia. Kan amalan simple saja. Mungkin kita akan ambil masa sekitar
2-3 jam lah, ataupun mungkin setengah hari. Daripada pagi buat pengurusan, mungkin tengah hari selesai urusan jenazah tu. Dan nilai pahala dia cukup besar. Itu adalah tuntutan. Dan sunat pula pada ketika menghantar akan jenazah itu melazimkan khusyuk dan memikirkan tentang kematian. Itulah tujuan kita pergi ke kubur tu. Tengok sahabat kita, saudara mara kita tu tadi meninggal, fokus dia, hati dia tu difokuskan. Nak fokuskan apa? Memikirkan tentang kematian dan mengingatkan akan dia. Ingatlah, tengok jenazah kan, kita pun pegang tangan dia, sejuk dah. Kan yang sekarang ni dah duduk cek suhu apa semua 36.3, 36.5, darah kita mengalir, badan kita panas. Kan? Jadi kalau dah darah tu tak mengalir, sejuk, kaku, kena pula pegang lepas jenazah meninggal tu, keras dah. Kan keras ada sebahagian tu, kita mandikan dia pun dah rasa keras badan. Kan? Tapi ada orang yang Allah Ta'ala bagi kemuliaan lah. Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Ada orang yang dah dikorek balik lepas 20 tahun dia meninggal. Kan? Kuburnya dikorek balik, kain kapan pun elok lagi. Kan? Tengok tangan dia tu, dia pegang macam kita ni kan. Kita cuba tekan tangan kita, lepas. Kan dia ada macam merah naik kan. Tekan, lepas macam tu kan. Ada orang dah 20 tahun meninggal, jenazah tu dia tekan tu macam ada darah lagi. Macam tu, lembut lagi tu. Itu Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada dia. Biasa orang tanyalah apa amalan dia waktu dia hidup dulu. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan yang menyebabkan Allah Ta'ala bagi kemuliaan macam tu pada dia. Jadi kita tengok jenazah tadi khusyuk. Fikir sekarang kaku dah kawan kita ni. Kan kaku dah saudara kita ni. Tak ada apa dah yang dia boleh lakukan. Jasadnya lah yang tinggal hanya perhitungan dia di hari akhirat. Aku ni hidup lagi. Itu ingat macam mana pula pengakhiran aku. Siapa pula yang hantar jenazah aku? Hari ni aku hantar jenazah orang. Itu yang kita kena peringat tentang kematian. Kan dia mati malam Jumaat, baik kematian dia. Dia meninggal, tengok ya Allah ramainya orang datang hantar. Setiap kali orang yang datang tu pula semua puji dia pula. Kan semua puji pula, bagus sangat arwah dia, tak ada buat hal dengan orang, bagus sangat dia. Setiap dengar tu semua kita dengar puji-pujian saja daripada orang yang hadir. Maka orang macam tu, kita ingatkan diri kita pula lah. Dia ni baik sangat dengan orang, banyak kebaikan dia buat dunia, menyebabkan matinya pun orang ingat. Kita pun macam tu lah. Jadi ingat, aku ni kurang amalan baik ni. Kan kurang buat baik dengan orang. Entah mahu ke tidak orang hantar jenazah aku ke kubur. Jadi kita ingat pada diri kita. Dan jangan berkhabar akan yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Ini adab kepada jenazah. Adab kepada jenazah. Sepatutnya orang yang hadir tu, dia muhasabah kan, dia berzikir sebagai adab kepada jenazah, yang diuruskan, yang dia pun akan menghadapi alam dia yang berikutnya. Adab kita lah, bukan kita duduk. Ada ke orang dia sambil dia tanam tu, dia menyembang pasal game bola malam tadi. Kan sambil dia buat turun tanah tu, malam tadi kau tengok tak gol cantik betul lah. Tak ada kan, orang takkan buat benda-benda macam tu. Sebab apa? Itu memang adab kepada jenazah. Lebih-lebih lagi orang yang kuki gelak sebelah tu, lagi tak ada. Dalam keadaan tu saudara mara pun tengah bersedih dengan kehilangan, tiba-tiba sembang kosong ni jadi bawa kepada gelak-gelak, macam-macam benda. Yang itu adab kepada jadi sepatutnya orang yang hadir tadi tu sekurang-kurangnya dia ingat ataupun dia muhasabah, bila pula giliran aku. Ataupun dia boleh juga berzikir. Kan zikir la ilaha illallah, la ilallah. Kawan kita ni mati meninggal, dia ucap la ilaha illallah. Aku pun ya Allah. Kan Allahu akbar. Jadi kita zikir, tengok tu kan. Cepat sangat dia pergi. Kan. Dan berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala di dalam Al-Uhudul Muhammadiyah, dia nakal daripada guru dia Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullahu taala, kata beliau, apabila diketahui akan orang yang menghantar jenazah itu bahawa mereka itu tidak meninggalkan berkhabar-khabar dunia yang sia-sia, maka sayugianya menyuruh akan mereka itu dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu terlebih afdal daripada berkhabar-khabar yang sia-sia. Baik, apa maksud dia? Hukum asal hantar jenazah ni senyap je.
senyap, tengok, ingat, muhasabah asal dia. Tapi ada orang menyembang. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, daripada menyembang baik ganti dengan zikir. Jadi kalau dengar ada orang perkhabaran sembang-sembang kosong tu, baca tahlil kita baca tahlil. Baca tahlil, zikir. Asalnya yang dituntut tu diam je, ambil peringatan daripada kematian itu. Kan Nabi suruh ziarah kubur kan. Zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul maut. Pergilah ziarah kubur. Ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Itu asal Nabi suruh tu. Kan? Tapi dah daripada orang sembang kosong, baik gantikan dia dengan bacaan zikir. Zikir mana nak baca? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan? Dan lagi berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sayugianya jangan bagi orang yang faqih itu menegur akan yang demikian itu, kerana berzikir itu telah disuruh oleh syarak barang apa ketika yang dikehendaki. Zikir ni mutlaklah umum, syarak suruh kita bila-bila pun boleh zikir. Itu maksud dia. Maka ajaib sangat buta hati orang yang menegur akan yang demikian itu. Cerita maksud dia apa ni? Maksudnya kalau ada orang baca tahlil dekat situ kan, nak hadiahkan kepada arwah, tiba-tiba ada orang tegur. Orang kata ni apa benda ni, baca ni tak ada hadis pun suruh kita baca tahlil macam ni dekat sini, ada orang tegur. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, buta hati sangat orang yang tegur macam tu. Sebab apa? Sebab syarak mengatakan zikir tu bila-bila pun boleh. Quran sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang zikir itu 3 hal ahwal dia kan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir ingat Allah Ta'ala ni ketika mana qiyam, berdiri, kemudian qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, baring. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir dia, apa maksud ayat tu? Iaitu fi kulli halin, pada setiap waktu, pada setiap ketika. Sebab manusia tidak lari daripada 3 keadaan tu. Kalau dia tak berdiri, dia duduk. Kalau dia tak duduk, dia baring. Maknanya disuruh 3-3 tadi tu, dan juga turutan tadi tu menunjukkan yang paling afdal daripada zikir. Zikir paling afdal berdiri. Zikir yang second afdal duduk. Zikir yang third afdal baring. Macam mana zikir berdiri? Pakat berdiri belaka tahlil lepas ni. Bukan. Maksud zikir berdiri yang paling afdal tu solat. Sembahyang kan kita berdiri. Jadi kita baca Quran tu dalam qiyam kan. Jadi qiyamul lail itu kita membangunkan malam. Yang paling bagus sekali zikir waktu berdiri iaitu solat. Kemudian duduk macam ni lah. Duduk saja-saja pun boleh, duduk dalam masjid pun boleh, duduk kat session bas tunggu bas pun boleh. Kan, jadi zikir tu bila-bila pun boleh. Baring nak tidur. Tapi biasanya kalau zikir baring nak tidur ni, tasbih jatuh dululah. Kan tak sempat habis pusing 33 tu. Tu kalau tasbih 33. Silap-silap kalau tasbih 11 pun tak dan habis. Tak dan habis pusing. Ngantuk kan. Sejuk kipas belakang. Ini tadi. Jazakallah khair. Tak kena tutup. Beku. Dan sunat bagi orang yang menghantar jenazah itu, bahawa ia berjalan di hadapan jenazah itu dan hampir kepadanya serta melihat-lihat akan jenazah itu. Lebih eloklah kalau boleh dekat-dekat. Ni orang lelaki lah, orang perempuan tak payahlah. Kan bersesak-sesak pula sama-sama dengan orang lelaki situ, tak eloklah. Kan. Dan sunat disegerakan membawa jenazah itu, yakni dipantaskan sedikit, jangan dilambatkan perjalanannya itu. Maksud dia apa? Bila dah yakin meninggal, kena segerakan. Dah yakin meninggal, biasanya kita kalau ada meninggal, kita akan minta pihak hospital kan, dia akan datang untuk sahkan kematian. Kok-kok lah kita ingat rasa dia macam dia mati, rupanya tak mati lagi. Jadi mesti ada disahkan kematian tu. Jadi bila sudah disahkan kematian, maka hukum asal dia bila yakin kena segerakan. Walaupun malam, kalau boleh dia meninggal malam tu kebumikan pun lagi bagus. Cuma ada rukhsah lah. Ya, kadang-kadang orang nak tunggu, kecuali nak tunggu anak kan, anak-anak sampai, contohnya ada saudara mara daripada jauh, ataupun bila berlaku kematian pada waktu malam, kata susah sikit lah kita nak urus malam ni, tak nampak, nak tunggu cerah sikit, besok pagi kita akan urus. Boleh lah, yang tu tak ada masalah. Tapi hukum asal dia memang
antara perkara yang kena dipercepatkan ada 5 kan. Salah satunya adalah jenazah bila meninggal kena dipercepatkan. Sebab apa? Sebab kalau jenazah tu baik, dia dah tak nak dah dunia ni, jasad dia tu dah tak mau dah. Dia tunggu masa nak masuk dalam kubur tu untuk menikmati nikmat dalam kubur. Ya, dan kalau jenazah itu jenazah yang buruk, ya, ketika mana di atas muka bumi ni pun tak mau dah, cepat-cepatlah bubuh masuk dalam tanah, aku nak kerjakan dia. Jadi dua-dua pun, ya, jenazah itu kalau dah meninggal memang kena disegerakan, ya. Takut-takut mengundang bala lah, dia pun duduk, jasad dia duduk atas tu macam-macam, kan macam-macam nanti berlaku. Dan sunat mengqasad menghantar jenazah itu menunaikan hak orang Islam dan supaya ingat akan kematian. Jadi dia niatlah, orang yang pergi hantar tadi, dia qasadkan dalam hati dia niatkan, aku hantar jenazah ni, hak dia, hak orang Islam. Jadi kalau tak diuruskan, siapa yang nak uruskan dia? Dan supaya kita pun ingat bahawa kita pun akan pergi juga. Baru-baru ni dalam tempoh PKP ni, 2 kematian yang cukup dekat dengan saya lah. Satu kawan saya, kawan sekelas, ya, masa sekolah dulu, umur 34, sama sebaya saya lah. Orangnya sihat badan, tak ada apa. Waktu PKP, COVID ke apa, tak ada. Sihat sangat badan. Ya. Dia pun fit, orang join marathon 30 km, 40 km, jaga badan, tak isap opok. Semua maknanya kita kata, dari segi kesihatan memang fit sangat lah badan dia. Kan, fit sangat badan dia. Tapi, tiba-tiba malam-malam dia demam. Malam je dia demam. Bila pergi hantar cek hospital kata ada kanser. Tapi kanser dia rare, tak tahu kanser apa. Jadi terpaksa pindah hospital lain untuk dapatkan lebih detail lah, nak tahu kanser tu kanser apa. Dah lepas dapat tahu, kanser pankreas. Rupanya kata doktor, kanser pankreas ni, demam malam-malam itu sudah tanda stage 4. Sebelum tu tak ada simptom langsung. Jadi dia tahu-tahu je, malam-malam demam, lepas tu masuk, dalam seminggu lebih ke 2 minggu, buat kemo, tak tahu, saya tak ingat berapa kali buat, meninggal. Cepat sangat. Dan itulah masa kita hantar tu, ramai sangat orang yang hantar dia. Dan semua orang puji. Tak ada siapa pun yang sebut tentang sesuatu yang menjengkelkan. Orang hidup dengan dia, semua rasa sangat kehilangan dia. Jadi bila kita tengok tu, Allahu Akbar. Umur 34, sama sebaya dengan aku, sekelas dengan aku dulu, tapi dah pergi dulu. Kan kita tak tahu lagi macam mana keadaan kita. Satu lagi adalah Syekh saya, Syekh Muhammad Husni Ginting, rahimahullahu ta'ala. Sama juga, dia banyak penyakit lah, stroke, jantung, ada kencing manis yang kuat juga. Meninggal dunia juga. Umurnya 40. Tahun 80 lahir, 2020 meninggal dunia. Rahimahumallah. Jadi seorang demi seorang lah, itu pun syekh kita yang maknanya sangat ihtimam dalam ilmu hadis, dalam ilmu riwayat. Jadi payah dah nak cari orang macam dia. Sepanjang-panjang seminggu tu penuh scroll saya, keluar gambar dia je. Keluar gambar dia saja. Rahimahullah. Jadi tunaikan hak dah. Dan setengah daripadanya sunat ziarah akan kubur dengan diqasad yang demikian akan mendoakan bagi mayat. Jadi antara niat yang kita boleh pergi ziarah kubur ni adalah nak doakan mayat. Nak doakan jenazah lah, supaya ingat akan kematian, satu. Yang kedua, supaya melembutkan hati. Melembutkan hati sebab apa? Kita jadi hidup ni bila duduk atas tanah ni tak adalah liar sangat. Bila ingat nanti aku ni jadi bahan cacingnya. Kan, jadi hati tu, perangai kita tu jadi terdidik lah bila tengok keadaan kubur kan. Ini penuh lalang aja rumah. Sekarang ni besar aku renovate tandas 90,000. Kan, ni nanti ni besar ni lah aku nak renovate macam mana. Jadi renovate kubur kita dulu siap-siap. Dekat dunia ni macam mana renovate kubur? Amalan lah. Renovate kubur. Banyak kan amal kita, rumah kita banyak duit keluar, cantik lah renovate. Kan, banyak duit keluar. Adalah pengorbanan dia nak rumah cantik, keluar duit banyak renovate. Rumah kubur kita nak cantik pun ada pengorbanan dia. Pengorbanan dia penat lah sikit. Amalan kena buat banyak sikit lah. Kan, amalan lah kena buat banyak. Jadi supaya melembutkan hati. Sebab mayat ni, jenazah ni kita kena ingat, dia macam orang lemah. Orang lemah di laut,
Dia kalau apa dia boleh capai, dia capai. Ada pelampung, ada kayu, ada orang ulur tangan. Jadi bila kita pergi ke kubur tu, kita ingat, aku besok pun kalau ada dalam ni, aku berharap juga kalau ada orang sampai-sampaikan doa, bagi salam, kan? Hatta syafaat, bukan syafaat daripada orang aja kita harap, syafaat daripada zikirnya pokok pun kita harap. Kan Nabi kata cacak pokok tu, selagi mana basah pokok tu akan zikir, mohon keampunan daripada Allah untuk jenazah. Daripada pokok pun boleh bagi Allah, bagi syafaat, bagi tolong. Apatah lagi orang datang ziarah, doa masuk ke kubur tu, dia pun doa kat pagar kubur tu kan. Tengok kubur-kubur, Allah, ini apa, taman perumahan aku nantilah ni. Kan? Sekarang ni duk sebi-sebi, rumah tak beli lagi. Area mana nak beli ni? Area mana nak beli? Tengok kawasan yang paling baik. Macam ni lah besok kawasan taman perumahan aku yang akan datang. Jadi didoakan kepada jenazah-jenazah itu dengan kebaikan. Bagi salam kan, Assalamualaikum daraqami mu'minin atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Doa kan, paling kurang pun bagi salam. Bagi salam pada ahli kubur. Atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun. Telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan dengan cepat. Maknanya ialah umur kan, kita pun tak sangka, rasa macam baru semalam kita main dekat tadika. Kan? Umur kita. Hari ni saya dah duduk sini dengan umur dah 30 lebih. Kan tuan-tuan pun pasti ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Dah 60 tahun dah hidup. Kan? Rasa macam kita dah lalu macam-macam benda kan. Jadi itulah dia. Kita doakan mereka, jadi teringat cepatnya lah datang janji Allah Ta'ala sampai malaikat maut. Begitu kan. Ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kamu dah ada selamat dah dalam tanah tu. Kami akan menyusul. Kamu pergi dulu, kami akan menyusul. Itulah doa dia. Kita lalu ke kubur tu. Kalau tak ingat, bagi salam je, lepas tu sebut macam tu. Kalian sudah mendahuluiku pergi ke negeri yang baru, dan kami pula akan menyusul nanti. Kami pun akan ikut juga. Kan? Imam Asy-Syafi'i kan, rahimahullah, sebut apa Imam Syafi'i sebut? Aku mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Bukan kerana yang mengucapkan takziah itu tidak akan mati. Tetapi lebih kepada memperingatkan bahawa orang yang mengucap takziah dan yang diucapkan takziah pun akan mati. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Hari ni kita ada sahabat meninggal, kita datang jumpa keluarga dia. Sabar ya, atas kehilangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ketenangan, ketabahan. Kan? Kita takziah pada dia. Jadi dia kata, kamu senanglah cakap, yang mati anak aku, yang mati abang aku, yang mati, marah pula dia. Kan? Jadi ambil kata-kata Imam Syafi'i tadi. Aku ni ucap takziah bukan tanda aku ni tak mati. Yang ucap ni pun akan mati. Yang diucapkan, iaitu kamu yang hari ni aku ucapkan takziah, pun akan mati juga. Itu maksud dia. Dan adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, apabila berdiri ia di atas kubur, maka menangis ia hingga basah janggutnya dengan air mata. Ini penghayatan. Kan? Bila tengok keadaan gitu kan. Sikit pun dia tak boleh buat apa. Jenazah tadi tu. Dia bukan boleh mengelongsor sendiri masuk dalam. Kan? Semua orang kena buat kan. Korek orang korekkan. Turunkan keranda orang kena turunkan. Jenazah pun dibukakan pipinya, nak diletak pun dibaringkan, salah ni pun alignmentnya pun orang betulkan. Semua orang buat. Sendiri tak boleh buat. Kan? Jadi bila tengok macam itu, menangis Sayyidina Uthman. Berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisar minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Allah. Ini dia membayangkan, beliau rahimahullah radhiyallahu anhu membayangkan keadaan dalam kubur. Tengok orang masuk, ini tutup tanah, nangis dia dah, istilah dia apa? Dah masuk alam lain. Dia dah berpindah alam. Apa yang dia akan hadapi lepas daripada itu. Jadi kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kubur itu adalah permulaan tempat diam. Tempat diam ni tempat tinggal.
Tapi bukan, dia awal permulaan saja. Maksudnya apa? Kita panggil, mudah istilah kita sekarang, transit. Kubur ni adalah tempat transit, tempat tinggal yang awal sebelum pindah alam, kan? Di dalam akhirat. Maka jika lepas orang yang mempunyai kubur, sahibul kubur tu maknanya orang tu lah, jenazah tu, daripada seksa dia. Kalau dia terlepas dari seksa kubur, maka barang yang kemudian daripada itu adalah terlebih mudah daripadanya. Jadi kalau dia dapat nikmat kubur tu, lepas daripada alam tu lagi nikmat. Tetapi jika tiada lepas ia daripada seksanya itu, maka barang yang kemudian daripadanya terlebih sangat susah daripadanya. Kalau di kubur tu pun kena seksa, yang lepas daripada alam kubur tu pun lagi susah. Kalau senang, lagi senang yang lepas tu. Kalau susah, lagi susah yang dekat sana. Di alam ada 5 kan? Alam yang akan dilalui oleh setiap orang ada 5. Yang pertama alam ruh, arwah. Yang kedua alam rahim, duk tumpang rahim ibu. Itu ada alam yang kedua. Pindah lagi, kita alam sekarang ni, alam dunia. Lepas tu mati pindah alam lagi, alam barzakh, sempadan. Lepas tu, lepas barzakh, kiamat, tunggu kiamat habis semua, akan pindah alam akhirat. Itu yang kekal abadi, yang last sekali. Yang lain tu pindah. Sekejap je. Alam roh kita pun tak tahu berapa lama. Ya, alam rahim 9 bulan, lebih kurang duduk dalam perut. Paling lama pun Imam Syafi'i 3 tahun. 3 tahun duduk dalam perut mak, macam kan, itu lama lah tu. Ya. Kemudian pindah alam dunia, tengok juga ada bahagian masing-masing. Ada orang 2 hari, kan, 2 hari baby lahir, sempat tengok dunia, 2 hari meninggal. Ada orang 2 minggu, ada orang 2 tahun, ada orang 20 tahun, ada orang 30, ada orang 50, ada orang 120, kan begitu. Firaun 300 tahun. Firaun. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. 950 tahun. Jadi itu bahagian masing-masing lah Allah bagi, kan. Tapi pasti akan berpindah alam itu. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah dalam akidah, kita wajib mengimani nikmat dan azab kubur. Dulu-dululah, zaman dulu kan ada kecoh kan. Mana ada azab kubur ni, tak ada. Hadis-hadis tentang azab kubur jelas. Kan jelas. 6 naumatal arus. Tidurlah kalian sebagaimana tidurnya pengantin. Maknanya orang yang dapat nikmat kubur tu macam mana malam pertama kan. Malam pertama tu dia duduk dengan kekasih, tak sedar dah subuh. Kan sepanjang malam tu maknanya malam kegembiraan dia. Begitulah ya perumpamaan orang yang dapat nikmat ketika mana dalam kubur. Dia baru je rasa macam baru meninggal semalam. Tahu-tahu je malaikat kejut. Bangun. Malaikat kejut, kan? Apa? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa kacau ni? Bangunkan kami daripada tempat tidur kami. Kan? Apa nama ayat tu? Surah Yasin tu kan? Qala ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bangunlah, ini sudah sampai masa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Tuhan yang Ar-Rahman, dan benarlah para rasul yang menyampaikan apa yang disampaikan. Mana dah sampai dah kiamat dah. Sekarang ni bangun. Kamu tidur lama sangat ni, kan? Nikmat. Dia rasa macam baru semalam mati. Ya, kemudian disuruh bangun, pergilah masuk syurga. Itu lebih nikmat lagi daripada ada yang ada sekarang. Itu kalau orang yang tidur. Kalau orang yang tengah diazab, sama juga. Dah pergi ke sana. Sana ke mana? Aku macam ni pun dah teruk kena macam ni, sana teruk lagi kena. Itu yang dia kata, ya wailana man ba'athana. Aduh, celakalah aku, kenapa kejutkan aku daripada tempat ni dah kira aku tahan lah ni. Kira aku tahan lah, dah teruk kena. Kenapa dikejutkan aku nak pergi ke tempat ni? Malaikat kata dia boleh jadi dua-dua, kan? Malaikat kata sudah, sini dah habis time dah, sana pula, sana teruk lagi. Wal'iyadu billah, kan? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azab kubur, ya. Jadi itulah
ada satu kitab kan, apa namanya, malam pertama di kubur. Malam pertama di kubur, dia nak bahas cerita tentang kematian lah. Malam pertama ni biasalah indah kan, indah. Malam yang panjang terasa pendek kerana ada cinta hati di sebelah. Itu tengah bulan madu lah kan, tengah bulan madu semua sedap. Semua sedap. Dia nama pun sebulan yang awal kan, yang tu sedap lah. Lepas habis sebulan dia bertukar dah, tak jadi dah bulan madu, dia jadi bulan bawang. Sebab dah pening dah, mana bawang tak ada, beras tak ada, dia nak kena cari. Dah sibuk dah, masa tu lah baru bina kehidupan kan, macam-macam. Okey. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma min lailatin illa wa yunadi munadin ya ahlal qubur man taghbitun fayaqulun naghbitu ahlal masajid liannahum yasumuna wala nasum wa yusalluna wala nusalli wa yadhkuruna Allah wala nadhkuru. Tiada daripada malam melainkan menyeru akan penyeru, wahai ahli kubur, siapa yang kamu kenang-kenangkan akan dia? Maka mereka berkata, kami kenang-kenangkan ahli masjid. Dah dalam kubur baru teringat masjid, tak jadilah. Dia lah kita tengah hidup ni lagi, habiskanlah masa kita, ibadah kita di masjid. Kerana mereka itu puasa dan tiada kami puasa. Adalah mereka itu sembahyang padahal tiada kami sembahyang. Dia duk terkenang lah, dunia kami dulu ni jauh. Jadi teringat dulu lalu lalang je sebelah masjid, tengok masjid, dia merempit ke sana kemari, nampak je Pak Haji tu kayuh sikar, jalan kaki daripada parking kereta tu ke masjid. Dia lalu sebelah, dia tahan lalu lah. Nampak bukan tak nampak. Oh, Haji ni pergi semayang, itu je lah. Tapi dia tak menyenggah, langsung haram tak nampak batang hidung dia. Kalau tak ke masjid semayang di rumah boleh tahan lagi lah. Kan maknanya dia masih tunaikan lagi perintah Allah untuk jaga solat 5 waktu tu. Tapi ini memang langsung tak boleh, lalu sebelah je lah. Boleh lalu sebelah kan. Tak apalah, awak puasa lah, kami tak puasa kan. Awak semayang lah, awak punya hal, kami tak semayang. Jadi dia terkenang-kenang dah ditanya dalam kubur tu, kamu teringat siapa ni tu? Kami duk teringat Haji yang kami tengok hari-hari jalan di masjid tu lah. Kami tak pi, dia orang pi. Dan tiada kami sembahyang, dan adalah mereka itu menyebut zikrullah padahal kami tiada menyebut zikrullah kan. Jadi apa ayat tu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun kan. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami dah nampak dah masuk sendiri dalam kubur ni, kami nampak dah, ya Allah siksa, kami dah nampak sendiri. Wa sami'na, kami dah dengar sendiri dah, jerkahan api neraka kami dengar dah kan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, tolonglah, bagilah, kembalikanlah kami ke atas muka bumi. Nak buat apa balik bumi? Bumi habis hancur kiamat dah kan. Nak buat apa balik sana? Na'mal salihan, tolonglah kami nak jadi macam Haji tu, kami nak follow dia. Haji tu pergi masjid, kami nak pergi masjid. Masjid pun tak ada dah kan. Waktu untuk beramal sudah habis. Dunia sudah habis umurnya. Dunia pun ada umur dia, kita pun ada umur, dunia pun ada umur dia. Dah habis umur dunia, habislah modal, habis peluang kan, habis peluang itu. Dan berkata Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Hatim Al-Asam ini masyhurlah seorang ulama, syekh besar ni. Nama dia Hatim. Asam tu gelaran. Saya ingat saya pernah cerita juga kat sini dulu. Asam gelaran. Asam tu si pekak. Hatim yang pekak. Hatim pekak. Dia seorang syekh besar ni. Kenapa gelaran dia macam tu? Adalah kerana dia menjadi pekak selama berbelas tahun. Saya ingat dalam 13 ke 15 tahun. Tujuan dia kenapa? Kerana nak menjaga maruah seorang wanita. Jadi ceritanya makcik ni bila datang nak tanya soalan kat Tok Syekh, tiba-tiba dah depan Tok Syekh tu dia terkentut. Terkuat bunyi kentut dia. Brrr. Gitu kan, merah muka dia. Malulah kan. Kita kadang-kadang macam tu juga. Kalau nak lepas tu, dia lepas pelan-pelan. Nak bagi tak ada bunyi, tapi rupa-rupanya perut bergelojak. Kan dia keluar tu, sekali keluar tu Allahu Rabbi. Tapi biasanya kentut ni dia dua lah ya.
Kalau dalam bahasa Arab pun dia ada dua perkataan digunakan untuk kentut. Satu durat. Durat itu kentut berbunyi. Satu lagi fusak. Fusak ni kentut, dia pun pakai huruf pun huruf-huruf yang sifat dia lebih kurang dengan bunyi dia. Durat, dot, to. Durat kan, drut. Yang berbunyi kuat. Fusak, fa, angin kan, fusak. Yang tu dia angin je. Maknanya dia salah satu. Yang keluar angin tu bau kuat. Dia bunyi tak ada, tapi silent killer. Kan tahu-tahu semerbak aja. Allah, siapa buat onar ni? Yang bunyi kuat pula biasa tak ada bau. Tapi orang tahu. Yang ada keluar angin saja, keluar bau, tak ada bunyi, orang tak tahu. Jadi meneka-neka je siapa punya kerja. Siapa punya kerja ni, masing-masing tengok yang masing-masing. Sebab semua berbau. Semua dapat cium bau. Itu masalah dia. Jadi bunyi. Cik ni tadi nak tanya soalan kat Syekh, depan Syekh, bunyi kentut. Terus Syekh Hatim ni, dia buat apa? Dia terus buat pekak. Dia buat macam, kamu boleh kuatkan sikit suara tak? Aku tak dengar kamu soalan apa. Sebab aku tak dengar. Dia buat. Lepas tu dia cakap. Apa? Macam orang pekak lah. Orang pekak. Apa dia? Boleh kuatkan sikit tak? Aku tak dengar. Jadi perempuan ni tadi, terus dia rasa, oh Syekh pekak. Maknanya dia tak dengar lah tadi tu, yang aku tadi tu. Jadi lega dia pun keluar, tak ada masalah apa kan. Nak jadi cerita je, kalau kita macam tu dia lain. Kalau kita kes macam tu, dah lepas keluar makcik tu, pakat anak murid depan ni, hantar tak dia makcik tu kentut depan aku kan, dia punya kentut ni. Syekh Hatim ni, siapa pun tak tahu, memang semua orang ingat dia pekak. Mulai daripada hari tu dia adalah jadi orang yang pekak. Melainkan mungkin anak murid rapat dia sajalah. Tapi orang lain semua tahu, oh Syekh Hatim pekak tu, Syekh Hatim pekak. Sebab dia akan bermuamalah sebagaimana orang pekak. Sehinggalah wanita tadi meninggal dunia. Lepas perempuan tadi meninggal, baru dia balik normal balik. Sebab apa? Sebab dia nak jaga maruah wanita tadi. Tak adalah dia rasa macam tu hebat Syekh Hatim Al-Assam. Nanti kita sambunglah apa yang dia punya ni. Kita habis sini untuk Isyak. Ada program lagi kan lepas daripada Isyak, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.